Okey, kenapa ni tiba-tiba dalam hari yang sama, bila Mahkamah Persekutuan mengeluarkan kenyataan ni, hari yang sama, Ahmad Mazlan hari ini mengatakan ROS lulus permohonan UMNO bagi buat pemilihan lepas PRU15. Jabatan Pendaftaran telah meluluskan permohonan untuk memindah perlambangan bagi menangguh pemilihan sehingga selepas PRU. Selesa, Ahmad Mazlan berkata itu dimaklumkan melalui sepujuk surat kepadanya. Sukacita dimaklumkan ROS telah meluluskan dengan sedikit pindaan kepada permohonan berkaitan perlembagaan UMNO. ROS juga meminta satu pemilihan diadakan dalam Dewan Penggal Pilihan Raya, diadakan satu di Penggal Pilihan Raya Umum Parlimen. Ini bermakna pemilihan UMNO untuk penggal ini hanya akan dibuat tidak lewat daripada 6 bulan selepas PRU diadakan, katanya dalam kenyataan Twitter. Notis pindaan perlembagaan itu dimuka kepada ROS 17 Mei lepas. Pada 17 Julai, Ahmad dilaporkan berkata pihak yang memberi masa seminggu atau 2 minggu. Kedudukan Zahid kini tanya balik. Barisan Kepemimpinan UMNO kini sudah pun dalam masa tambahan. Mereka dipilih pada Jun 2018 bagi penggal selama 3 tahun. Jun 18, Jun 19, Jun 20, Jun 21. Sepatutnya 21 habis. So sepatutnya kalau tambahan 18 bulan adalah 12, Jun 22, 23, 24, 25, 26, 27 sampai ujung 22. Sebelum tamal penggal itu tamat tahun lalu, parti itulah menggunakan pasal 10 untuk menangguh pemilihan selama 18 bulan yang akan tamat pada 29 tahun ini. Hanya UMNO MCA dan gerakan yang memilih peraturan membolehkan mereka melangkaui tempoh penggal lazim iaitu selama 3 tahun tanpa 18 bulan. Okey, dengan menangguhkan pemilihan parti, kuasa Zahid untuk memilih calon kini sudah terjamin. Alright. Apa kaitan cerita ni, saya nak cerita ni dengan cerita apa nama Najib tadi, kes dia diteruskan tuan-tuan. Sekarang ini UMNO sedang berbunuhan sesama sendiri. Okey, kita kena faham satu perkara Kita kena faham satu perkara. Apa dia perkara tersebut? Zahid nak jadi Perdana Menteri. Okey? Kita letak konteks tu dulu. Zahid nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Rival dia paling dekat nak jadi Perdana Menteri Malaysia adalah siapa tuan-tuan? Adalah bukan Ismail Sabri, Najib Tun Razak. Najib Tun Razak rival yang paling dekat. Kalau tuan-tuan perasan, masa jatuhnya kerajaan Muhyiddin Yassin dahulu, the only person yang tidak hadir walaupun dia tanda tangan SD katanya adalah Najib. Najib tak hadir, yang berdiri dengan Ismail Sabri dengan Zahid tu. Najib tak ada untuk tarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin pada waktu itu. So dia masih lagi nak berkompromi. So dalam keadaan ini tuan-tuan, dia nak bunuh Zahid at one point. Satu lagi kumpulan grup sekarang ini ialah Ismail Sabri. Sebab itu pada hari ini satu surat semalam telah dihantar oleh Hamzah Zainuddin kepada Ismail Sabri untuk mengadakan pertemuan berkenaan dengan jawatan timbalan Perdana Menteri. Ismail Sabri kata dia tak oblige. Ismail Sabri tidak oblige untuk nak mengadakan untuk nak mengadakan pertemuan tersebut. Sampaikan Muhyiddin Yassin hari ini membuat kenyataan. Dia kata janji perlu ditunaikan. Muhyiddin nafi PN ugut Ismail Sabri. Dia kata janji perlu ditunaikan. Janji apa dia tak sebutlah, tetapi kita tahu, kita boleh spekulat janji itu adalah janji jawatan timbalan Perdana Menteri. Bila Muhyiddin lantik Ismail Sabri, aku lantik kau dengan syarat timbalan Perdana Menteri itu perlu datang daripada Bersatu. So dia lantik Menteri Kanan, rupanya dia tak lantik jadi timbalan Perdana Menteri tuan-tuan. Kenapa? Sebab sekarang ini Ismail Sabri tersepit apa? Tersepit iaitu tidak kata lain, sama ada nak mematuhi arahan UMNO jangan lantik dia orang jadi timbalan Perdana Menteri kerana dia akan dapat dana, ataupun lantik. Disebabkan dia tidak lantik tuan-tuan, kerana tidak lantik, maka ROS, siapa dia ROS punya menteri tuan-tuan? Hamzah Zainuddin. Dia macam ni saya tak jumpa lagi parti. Dia sebenarnya UMNO ni dah 3 tahun. Dah lebih 18 bulan. Kalau Jun 2021, Jun 2022, Jun 2020, Jun 18, Jun 18, Jun 19, Jun 20, Jun 21. Jun 22 dah 12 bulan. Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. So Disember 2022 tu dah 18 bulan. Tiba-tiba ROS keluar satu surat kata boleh buat lepas PRU.
So maksudnya kalau PRU tahun depan bulan 5 pun tak ada masalah nak buat lepas itu. Tak pernah lagi saya tengok ada undang-undang macam ni sekarang ini ROS bagi kepada UMNO. Menarik ni tuan-tuan. Kenapa? Sebab Hamzah Zainuddin dah fed up dengan Ismail Sabri. So dia kata macam ni lah, aku bagi jawatan ini, aku bagi peluang ini kepada Zahid untuk nak menentukan calon. So sekarang ini nak tak nak, Ismail Sabri kena tunaikan satu lagi permohonan Zahid Hamidi, iaitu mengadakan pilihan raya dalam tahun ini. Dia akan buat pilihan raya dalam masa yang terdekat. Ismail Sabri tak nak tuan-tuan Tetapi sekarang ini apa yang berlaku, dia sudah terperangkap dalam kedudukan. Dan kedudukan Ismail Sabri sendiri pun belum terjamin. Sebab kita kena ingat, dia di antara yang melawan keputusan Presiden untuk tidak menerima jawatan Perdana Menteri. Sepatutnya diserahkan kepada orang lain, Kem Zahid. Tapi pada waktu itu dia enggan. Dan sehingga Zahid masih lagi diheret ke muka pengadilan sekarang ini tuan-tuan. UMNO saling berbunuh selama satu sama lain. Dan bila Zahid sekarang ini tiba-tiba dapat blank check ni tuan-tuan, blank check. Sepatutnya Disember ini 18 bulan habis dah. Tak pernah lagi saya dengar parti lebih 18 bulan. Tiba-tiba UMNO dapat blank check lepas PRU. PRU bila pun kita tak tahu. Bayangkan kalau PRU tahun lepas bulan 5, tahun depan bulan 5. Maksudnya lepas itu dia ada 6 bulan lepas PRU tuan-tuan. Blank check. Bayangkan. So, ada kemungkinan besar nak tak nak dia kena buat PRU tahun ini. Kenapa? Menang BN tuan-tuan. Menang Barisan Nasional tuan-tuan. Zahid Hamidi mungkin tak akan bertanding sebab dia ada kes. Tapi siapa kata dia tak boleh letak orang dia? Siapa kata orang dia tak boleh jadi Perdana Menteri? Nanti orang dia hianat sabar, dia tetap Presiden. Kalau orang dia hianat, dia boleh tarik dan pecat orang itu. Dia boleh tarik dan pecat orang itu, ingat. Kuasa itu masih ada pada Presiden, ingat. So nak tak nak dia kena dengar. Dia kena dengar apa yang berlaku tuan-tuan. Kes dia tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan. Nampak tak? Saya tak tahulah you all nampak ke tidak. Tapi this is what our country has become. The level that is going is basically ni sekarang ini. Ni level negara kita sekarang ini. This is what we have become. Sampai ke peringkat ini permainan ini tuan-tuan. Najib ni macam mana? Najib akan dikorbankan. Paling kurang pun Najib akan dapat pengampunan diraja lah mungkin. Sebab dia kes dah habis lagi. SRC 12 tahun. Dia ada lagi kes 1MDB 1 billion tuan-tuan. Dia ada kes lain lepas tu. So Najib akan habis karier dia. Dia akan habis masa dia nak lawan kes ni, habis masa kat situ je. So kalau dia dapati bersalah 26 hari bulan ini, dia akan masuk penjara. Dia dah masuk penjara, dia tak boleh bertanding. Tapi Zahid punya kes boleh ditunda lagi. Katakanlah dia dapati bersalah dalam mahkamah tinggi contohnya. Dia boleh merayu. Mahkamah ada mahkamah rayuan. Dia boleh merayu. Dia ada mahkamah persekutuan. So dia ada 3 kali rayuan. Barangkali kes Zahid ni kalau katakanlah dia dapati bersalah pun akan habis most probably 2 tahun lagi mungkin. Kes Zahid. Okey, katakanlah Zahid BN menang. Macam mana nak lepaskan Zahid tuan-tuan? Simple je nak lepaskan Zahid. Mahkamah mendapati bahawa dia tidak bersalah. Tiba-tiba DPP kata, dengan ini kami mengambil keputusan untuk tidak merayu perkara tersebut. Pernah berlaku tak? Pernah. Ingat tak Kunan? Tak lama dulu. Tak ada Kunan. Teguh Adnan. Kan mahkamah mendapati dia tidak bersalah, terima 2 juta. Macam mana kontraktor yang dia award projek, bagi dia 2 juta, tiba-tiba tak didapati bersalah. Dia tidak didapati bersalah, terima 2 juta tu. Dan pendakwa raya tak appeal pun kes tersebut. Tak appeal tuan-tuan. Takkanlah Is dibuat macam tu. Is tu saya kata, kalau korang fikir macam tu, maksudnya korang terlalu naif dengan politik di dalam negara kita. Ceritalah peradaban Melayu lah, nak jumpa Melayu lah, bersatu Melayu lah, Islam lah, Melayu lah sebagainya. Tetapi hakikatnya tuan-tuan, this is what's going on in our country. Kita tak guna jadi Melayu, tak guna jadi Islam kalau sekiranya hal keadilan ini kita ambil mudah. Kita tak anggap rasuah, kita tak anggap penyelewengan,
Kita tak anggap salah guna kuasa itu sebagai benda yang besar. Kita ni kalau makan babi, pegang anjing melenting kita. Social media meletup. Oh, kenapa pegang anjing? Anjing itu haram. Mana dia pegang anjing itu haram? Tetapi bila bab rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, orang Melayu kita, tak apalah. Asalkan dia Melayu, asalkan dia Islam, asal bukan DAP. Itulah dia, orang tahu. Itulah masyarakat kita, itulah kehidupan kita. Itulah yang berlaku dalam negara kita, tuan-tuan. Suka atau tidak, itu yang berlaku lah. Kan? Tapi nak buat macam mana? Dah itu yang korang suka, itu yang korang pilih. Tuan-tuan tak. Tuan-tuan dan perempuan bagus. Yang menonton saya ni bagus. Yang lain, saya sebut yang lain. Yang mana masih lagi nak pilih UMNO, masih lagi nak bersama dengan PAS. Kan? Cerita fatwa PAS hari tu apa? Dia cerita apa yang PAS itu? Oh, pasal SOSMA. Oh, SOSMA itu kita kena tengok kemaslahatan dia. Kemaslahatan kau. Dulu bukan main lagi kata kejam lah, itulah, inilah. Kan? Makan ke inilah, itulah. Tetapi akhirnya apa? Makan taik Najib korang, makan taik perasuah korang. Itulah dia. Kan? Ini Jekom, tuan-tuan perempuan okey. Yang Jekom yang menulis ni. Kan? Kena semalam ada orang kata kena kencing kau Is. Ni sekarang ni bukan kena kencing lagi tuan-tuan dengan kerajaan sekali. Kena berak sekali. Berak cerit sekali tuan-tuan. Dah kena ambil kau. Ambil lah kau. Harga dia kata pH dulu tak guna. Saya kata dia kata harga barang pH mahal. Saya kata compare harga telur zaman pH, harga telur zaman sekarang. Tak payah grade A tuan-tuan, compare grade C lah. Berapa? Terdiam dia tuan-tuan. Biasalah kan. Geng-geng ni dia buta kayu, buta mata, buta hati. Summun bukmun yufahum la yarji'un. Dia mata dia dibutakan, telinga dia dipekakkan, dia tak dengar. Dia tak dengar, dia tak lihat. Sebab apa? Semuanya dah jadi buta, jadi taksub, membuta tuli. Dia tak tengok lagi fakta-fakta ni tuan-tuan. Sebab apa? Dia dah terlalu taksub. Konon-kononnya Islam terancam, kononnya Melayu terancam. Tetapi yang duk terancam dia tuan-tuan. Saya baru tadi dapat surat daripada bank. Bukan surat tarik rumah, tak, BLA dia naik. Bayar duit rumah sekarang dah naik harga tuan-tuan. Dah naik. Hutang dah naik tuan-tuan. Yang menanggung kita, yang kaya raya ni tak berasa tuan-tuan. So lepas ini, menang kalah, negara kita ni di tangan tuan-tuan dah. Kalau tuan-tuan yang menonton saya ni tak turun mengundi, maka salahnya pada tuan-tuan yang tak turun mengundi. Okay? Tapi turun mengundi kalau undi UMNO, undi PAS tak guna juga. Undi orang kita. Terima kasih yang menonton saya pada malam ini. 3,970.